Salam sejahtera dan salam mesra kepada semua rakan-rakan. Bertemu kembali kita kali ini dengan kisah sedih dan pembunuhan ngeri. Pembunuhan Altantoya Syahari Ibu ialah kes pembunuhan berprofil tinggi yang berlaku di Malaysia. Seorang rakyat Mongolia dibunuh cara kejam di kawasan berdekatan Shah Alam, Selangor. Kes ini telah membabitkan 6 orang ditahan dan disiasat berhubungan dengan kejadian. Kes ini melibatkan Abdul Razak Baginda, seorang yang rapat dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kes ini juga melibatkan 2 orang anggota unit tindakan khas UTK, Chief Inspektor Azilah dan Korporal Sirul. Mengikut laporan, pada 13 Januari 2015, kes ini ditutup dengan hukuman gantung sampai mati terhadap 2 anggota UTK tersebut. Pada 16 Disember 2019, kenyataan akuan berkanun dari penjara Kajang, Banduan yang sedang menunggu hukuman gantung, menuduh bekas Perdana Menteri Najib Razak mengarahkan pembunuhan tersebut. Dakwaan bahawa Najib, yang ketika itu adalah timbalan Perdana Menteri dan sekutu rapatnya, Abdul Razak Baginda, telah meyakinkan kepadanya bahawa Altantoya adalah seorang perisik asing yang mengancam keselamatan negara. Mari sama-sama kita ikuti kisah ini sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscriber serta locengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Kisah seterusnya. Altantoya dilahirkan pada 6 Mei 1978, anak kepada Syahari Ibu Setif, seorang profesor psikologi, dan ibunya Shi Altan Setsek. Altantoya tinggal dan dibesarkan di Rusia sehingga berusia 12 tahun dan mendapat pendidikan di Beijing, China. Beliau fasih berbahasa Mongolia, bahasa Inggeris, Rusia, Mandarin, dan Perancis. Altantoya bekerja sebagai guru siswaza dan penterjemah jurubahasa di Ulaanbaatar. Beliau juga bekerja dengan beberapa agensi pelancongan dan sebagai model sambilan. Beliau sering keluar negara selaku model sambilan. Abdul Razak Baginda dikatakan mempunyai hubungan intim dan sulit dengan Altantoya. Beliau merupakan seorang penganalisis politik yang begitu prolifik di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Analisis beliau tentang isu-isu politik dan pertahanan di Afghanistan, Iraq dan Palestin diterima umum sebagai pendapat atau senada dengan pendapat rakyat Malaysia. Pada 7 hingga 8 Oktober 2006, Altantoya ke Malaysia bersama adik perempuan dan sepupunya mencari Razak Baginda, bapa kepada bayi lelakinya yang berusia 16 bulan bernama Altan Cagai. Altantoya mahu Razak Baginda membiayai kos rawatan lebihan cecair di kepala Altan Cagai. Pada 17 Oktober 2006, Altantoya datang ke rumah Abdul Razak di Damansara. Namun harapan beliau untuk bertemu dengan Abdul Razak tidak kesampaian. Beliau gagal menemui Razak Baginda dan tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah. Setelah gagal menemui Razak Baginda, Altantoya pergi ke Balai Polis Brickfield. Setelah tiba di Balai Polis, Altantoya berhenti di kaunter depan hendak membuat laporan polis. Ketika ini, seorang penyiasat persendirian, Ang Chong Bing, mengajak Altantoya keluar untuk membuat rundingan. Altantoya memberitahu beliau menuntut $500,000 Amerika Serikat dan 3 tiket penerbangan balik ke Mongolia daripada Abdul Razak. Tuntutan itu dipersetujui bersama penyiasat persendirian Ang Chong Bing dan Balasubramaniam ketika mereka berada di luar Balai Polis Brickfield antara jam pukul 11 hingga pukul 12 malam. Altantoya menuntut wang itu selepas Ang Chong Bing memujuk Altantoya supaya tidak membuat laporan polis terhadap Abdul Razak. Setelah perbincangan selesai, kedua-dua belah pihak bersetuju dengan secara aman di luar Balai Polis. Balasubramaniam diarahkan memaklum kepada Abdul Razak dan menghubungi Ang Chong Bing melalui telefon mengenai perkembangan persetujuan selanjutnya. 2 hari selepas perbincangan itu, pada 19 Oktober 2006, sekitar pukul 7.20 malam, Altantoya dan 2 orang teman wanitanya melintasi rumah Abdul Razak di Damansara. Mereka datang menaiki teksi, tetapi tidak berhenti kawasan tersebut. Balasubramaniam yang berkawal di rumah Abdul Razak melihat kejadian, lalu menelefon Abdul Razak. Ketika itu, Abdul Razak tiada di rumah, beliau telah keluar berbuka puasa.
Balasubramaniam, yang ditugaskan mengawasi rumahnya dengan arahan untuk menghantar SMS jika Altantoya datang ke rumahnya. Setengah jam kemudian, sekitar jam 8 malam, Altantoya datang semula dengan teksi seorang diri. Dia berhasrat untuk bertemu dengan Abdul Razak. Tetapi hasratnya kali ini juga gagal. Dia hanya dapat berjumpa dengan pengawal Balasubramaniam di depan rumah Abdul Razak. Balasubramaniam terus menghubungi Abdul Razak mengenai kehadiran Altantoya di hadapan rumahnya. Setelah mengetahui kehadiran Altantoya di hadapan rumahnya, dia meminta Balasubramaniam melayan sehingga orang-orangnya sampai. Orang-orang yang diarahkan ialah Azilah Hadri dan Sirul Azhar. Sementara menunggu kehadiran Abdul Razak, Altantoya sempat menceritakan kepada Balasubramaniam tentang kisah hidupnya bersama Abdul Razak. Sepanjang perbualan, Altantoya menyatakan bahawa abangnya menyuruh untuk mengugut Abdul Razak. Abangnya menyuruh Altantoya mengugut Abdul Razak kononnya bagi menebus apartmen di Mongolia yang dipertaruhkan dalam perjudian. Altantoya juga menceritakan bahawa ibunya mengidap penyakit bara, kini terlantar di hospital. Altantoya juga menyatakan dia kehabisan wang untuk membayar bil penginapan di Hotel Malaya. Setelah sekian lama menunggu dan gagal menemui Abdul Razak, Altantoya mulai marah. Altantoya memanggil Abdul Razak untuk keluar dari rumah. "Saya mahu berjumpa dengan awak," katanya. Panggilannya sia-sia sahaja. Abdul Razak langsung tidak muncul keluar. Selepas sedikit kekecohan berlaku, sebuah kereta peronda polis datang dengan anggotanya untuk menenangkan keadaan. Selepas dipujuk rayu, akhirnya Altantoya dibawa pergi dengan sebuah kereta peronda polis tanpa paksaan. Pada masa yang sama, seorang anggota polis membuat satu panggilan telefon kepada seseorang yang tidak diketahui. Polis memberitahu Balasubramaniam bahawa Altantoya akan dibawa pergi. Altantoya dibawa dengan kereta Proton Wira Merah oleh kedua-dua anggota polis tersebut. Mana pula, pemandu teksi menjadi berang kerana Altantoya tidak membayar RM150 seperti yang dijanjikan. Polis yang menaiki Wira hanya membayar RM50 dan baki RM100 lagi perlu diminta daripada Balasubramaniam. Namun keesokannya, baki tambang RM100 itu dibayar oleh Balasubramaniam. Balasubramaniam terus memaklumkan melalui telefon kepada Abdul Razak bahawa Altantoya telah dibawa pergi oleh polis. Abdul Razak berkata, "Okey, apabila mengetahui Altantoya sudah dibawa pergi." Pada keesokan harinya, 20 Oktober 2006, sekitar pukul 2 hingga pukul 3 petang, Balasubramaniam menemui Abdul Razak di pejabatnya untuk menuntut baki bayaran perkhidmatan beliau sebanyak RM2,000. Dia sempat bertanya kepada Abdul Razak di mana Altantoya ditahan, tapi dia tanya balik soalan yang sama dan meneka di mana Altantoya ditahan. Balasubramaniam meneka Altantoya mungkin ditahan di Balai Polis Traverse atau penjara cawangan khas di Jalan Ipoh. Pada hari yang sama, 20 Oktober 2006 sekitar jam 11 malam, Ang Chong Bing, Urintoya Gal Oce dan Namira Agerel Maa datang ke rumah Abdul Razak di Damansara. Mereka menjerit menyatakan Altantoya dikurung dalam rumah. "Bebaskan Altantoya," kata mereka. Pada masa yang sama, Ang Chong Bing menelefon polis dan melaporkan misteri kehilangan Altantoya. Tidak lama kemudian, seorang inspektor polis telah datang menenangkan keadaan. Pada keesokan harinya, 21 Oktober 2006, Abdul Razak menghubungi Balasubramaniam untuk membuat laporan polis di Balai Polis Brickfield mengenai kehilangan Altantoya. Menurut Abdul Razak, dia tidak pernah mengupah Balasubramaniam untuk membunuh atau mencederakan Altantoya, tetapi dia menyuruhnya tunggu sehingga Altantoya kehabisan wang dan dengan sendiri balik ke Mongolia. Abdul Razak tidak mahu sebarang perkara tidak diingini berlaku kepada Altantoya. Abdul Razak ada memberitahu Balasubramaniam bahawa dia akan ke Hong Kong pada 24 Oktober 2006 pada Hari Raya Aidilfitri pertama. Manakala anaknya Rowena Abdul Razak dan isterinya Mazlinda Mahsan akan ke London pada 25 Oktober 2006 pada Hari Raya kedua. Abdul Razak merasakan laporan polis tidak perlu kerana laporan tersebut akan mengganggu tugasnya. Perkhidmatan Balasubramaniam pula ditamatkan secara tiba-tiba oleh Abdul Razak kerana pembantu Balasubramaniam, Suras Kumar, terlalu rapat dengan Altantoya dan dua orang rakannya.
Pada 1 November 2006, Balasubramaniam dipanggil oleh Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur untuk sesi kawat Syam dan diberitahu tentang pembunuhan Altantuya. Selepas itu, Balasubramaniam memaklumkan kepada Abdul Razak bahawa Altantuya telah dibunuh walaupun tugasnya telah ditamatkan pada 26 Oktober 2006. Abdul Razak sempat menghantar ugutan pesanan SMS daripada Amy, saudara Altantuya, kepada Balasubramaniam. Pada 26 Oktober hingga 7 November 2006, Balasubramaniam menelefon Abdul Razak beberapa kali berhubungan Altantuya, tetapi Abdul Razak menyatakan dia sendiri tidak tahu. Balasubramaniam pula diriman sebanyak 2 kali, 3 hari dan 7 hari oleh Mahkamah Majistret bagi membantu siasatan. Menurut siasatan, laporan menyatakan Altantuya Syahari Ibu telah dibunuh secara ngeri di lokasi antara lot 12,843 dan lot 16,735 Mukim Bukit Raja, berdekatan Shah Alam, Selangor, antara pukul 10 malam 19 Oktober dan pukul 1 pagi pada 20 Oktober 2006. Mayatnya ditemui pada 7 November 2006, 17 hari selepas dihancurkan dengan bahan letupan. Cebisan mayat Altantuya ditemui bertaburan berhampiran empangan Tasik Subang di hutan simpan Puncak Alam, Shah Alam, Selangor. Pakar patologi mengesahkan cebisan mayat itu milik Altantuya dan disyaki dibunuh dengan bahan letupan. Penemuan ini telah melibatkan 6 orang ditahan, termasuk Abdul Razak Baginda, Chief Inspektor Azilah Hadri, 30 tahun, dan Korporal Sirul Azhar Umar, 35 tahun. Azilah Hadri dan Korporal Sirul Azhar daripada Unit Tindakan Khas dan 2 lelaki penyiasat persendirian disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana kesalahan mengugut. Majistret Ahmad Solehin Abdul Wahid meluluskan permohonan polis bagi menahan riman 2 bekas anggota polis dan yang telah ditahan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Malaysia, seorang Chief Inspektor daripada Unit Tindakan Khas, seorang Lance Korporal wanita daripada Kontingen Polis Petaling Jaya dan seorang konstebel turut ditahan riman 7 hari. Mereka ditahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan bagi kes bunuh. Abdul Razak, yang merupakan pembantu kepada Najib yang menjadi Timbalan Perdana Menteri ketika itu, didakwa bersubahat dengan kedua-dua tertuduh, namun beliau kemudian dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. Rumah Abdul Razak di Bukit Bandaraya dan di Damansara Haid digeledah oleh pihak polis bagi mendapatkan sebarang maklumat, pasport, komputer riba, komputer peribadi dan beberapa barangan peribadi lain telah diambil untuk dianalisis. Peguam Abdul Razak ialah Datuk Muhammad Syafiq Abdullah yang memantau barang-barang yang diambil oleh pihak polis. Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Musa Hassan, mengesahkan beliau telah meminta keluarga mangsa yang menetap di Ulaanbaatar, Mongolia, untuk datang ke Malaysia bagi memberi keterangan dan ujian darah DNA. Para pegawai pendakwa raya daripada Jabatan Peguam Negara, anggota Jabatan Forensik, Bukit Aman serta pegawai Jabatan Ukur dan Pemetaan membuat pemeriksaan semula di kawasan Empangan Subang, Puncak Alam, Shah Alam, Selangor. Pada 10 November 2006, Dr. Syarif Ibu Setif tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, di Sepang pada jam 6 petang. Dia dibawa ke Ibu Pejabat Kontingen Kuala Lumpur dan ke Hospital Kuala Lumpur untuk memberi keterangan serta ujian sampel DNA. Polis bahagian forensik menjalankan ujian DNA ke atas Syahari Ibu Mashmuj untuk mengesahkan kesahihan identiti cebisan mayat yang dikutip oleh unit forensik di Empangan Tasik Subang. Sampel darah ibunya, Altan Secek, turut dibawa dari Mongolia. Sampel darah Altan Cagai, 16 bulan, belum diambil kerana sedang sakit dan masih mendapatkan rawatan di Hospital Mongolia. Konsul Kehormat Kedutaan Mongolia di Malaysia, Datuk Syed Abdul Rahman Al-Habsyi, mengiringi Dr. Syarif Ibu Setif dan memberikan sidang media di Pejabat Konsul Kehormat Mongolia di Sunway Damansara. Syarif Ibu Setif merupakan pengarah Pusat Maklumat dan Pendidikan Universiti Nasional di Mongolia. Beliau menyifatkan anaknya sebagai penyayang, berpelajaran tinggi, sentiasa mengambil berat dan amat disayangi. Beliau tidak menduga sama sekali anaknya dibunuh dengan kejam tanpa perikemanusiaan. Pada 4 Jun 2007,
Syari Ibu Setif, Burma Ami, 28 tahun, dan 2 orang lagi saudaranya, datang ke Malaysia. Syari Ibu Setif tidak pernah berjumpa dengan Abdul Razak Baginda sebelum ini. Tetapi Burma Ami pernah berjumpa dengan Abdul Razak Baginda di Mongolia beberapa kali sebelum kejadian. Abdul Razak Baginda yang berusia 46 tahun menjadi analisis politik tempatan diriman selama 5 hari kerana menculik dan berniat mengurung Altantuya. Jika disabit kesalahan mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan, beliau boleh dipenjara sehingga 7 tahun dan dikenakan denda. Altantuya Syari Ibu, 28 tahun, berasal dari Ulaanbaatar, Mongolia, disyaki ditembak mati sebelum mayatnya diletupkan dengan 3 butir bom tangan di empangan Tasik Subang, Puncak Alam, Selangor. Pada 16 November 2006, Abdul Razak dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Abdul Razak didakwa bersubahat membunuh Altantuya dengan Chief Inspektor Azilah Hadri dan Konstabel Sirul Azhar Umar daripada Unit Tindakan Khas di pejabatnya tingkat 10, Bangunan Getah Asli, nombor 148, Jalan Ampang di antara pukul 9.54 pagi dan pukul 11.05 pagi pada 18 Oktober 2006. Abdul Razak didakwa di bawah Seksyen 109 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 302 Kanun yang sama. Jika disabitkan dengan kesalahan, Abdul Razak boleh dihukum gantung sampai mati. Pertuduhan tersebut dibacakan di hadapan Magistrate Aizatul Akmal Maharani kira-kira pukul 12.47 tengah hari, disaksikan oleh ahli keluarga Abdul Razak termasuk ibu bapa serta isterinya Mazlinda Mahzan dan anaknya Rowena. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Salahuddin Saidin dan Nurin Badarudin. Manakala Abdul Razak diwakili 2 orang peguam bila, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah dan M. Puravelan. Setelah sekian lama, akhirnya, pada 13 Januari 2015, kes pembunuhan ditamatkan. Mahkamah Persekutuan menjatuhkan hukuman mati ke atas 2 anggota Unit Tindakan Khas, Chief Inspektor Azilah bin Hadri dan Korporal Sirul Azhar Umar kerana didapati bersalah terhadap pembunuhan wanita warga Mongolia, Altantuya Syari Ibu. Chief Inspektor Azilah dan Korporal Sirul dituduh kerana mempunyai bukti yang banyak berkaitan pembunuhan Altantuya seperti buku nota yang tercatat alamat dan nombor telefon mangsa. Pada 16 Disember 2019, ketika Azilah Hadri yang sedang menunggu hukuman gantung telah mendakwa arahan untuk membunuh Altantuya datang daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak dan rakan rapatnya Abdul Razak Baginda. Kes pembunuhan kejam ini diselubungi kontroversi kerana kegagalan mahkamah menentukan motif dan kegagalan pihak pendakwa mengemukakan bekas ketua pengiring Najib, Musa Sefri, untuk tampil memberi keterangan sebagai saksi. Tambah pula tiada rayuan keputusan mahkamah yang membebaskan Abdul Razak Baginda kerana bersubahat dengan pembunuhan itu. Kes pembunuhan ini sekali lagi mencuri tumpuan umum apabila laporan Malaysia kini pada 16 Disember melaporkan bahawa Azilah sedang memohon semakan kehakiman untuk mengkaji semula keputusan Mahkamah Persekutuan dan membatalkan sabitan dan hukuman mati yang dijatuhkan ke atas dirinya. Bapa Altantuya, Syari Ibu Setif, bersama isterinya, Altan Secek Sanja, dan anak lelaki Altantuya, Mumun Syagai, memfailkan saman terhadap mereka, mendakwa terdapat konspirasi dalam kes pembunuhan. Altantuya dibunuh pada tahun 2006 di hutan Puncak Alam dengan tembakan di kepala sebelum mayatnya diletupkan dengan bahan letupan. Azilah Hadri dan Sirul didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati atas pembunuhan Altantuya. Akhirnya, keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam telah mengarahkan kerajaan dan 3 yang lain membayar ganti rugi sebanyak RM5 juta kepada keluarga Altantuya Syari Ibu dan diharap dapat menghentikan fitnah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Najib Razak bukan antara 4 defendan, termasuk kerajaan Malaysia yang disaman oleh keluarga Altantuya. Ini bermakna keluarga Altantuya mengaku bahawa Najib tidak terlibat dalam kes kematian anak perempuan mereka, tulisannya di laman Facebook beliau. Hakim Datuk Veza Alam Maidin Meira membuat keputusan itu semasa prosiding dalam talian.
Selepas mendapati keluarga Altantuya berjaya membuktikan dakwaan mereka atas imbangan kebarangkalian terhadap kerajaan, penganalisis politik Abdul Razak Baginda serta dua bekas anggota polis Sirul Azhar Umar dan Azilah Hadri, hingga ke hari ini, kes pembunuhan kejam dan sadis ini masih diselubungi kontroversi kerana kegagalan mahkamah menentukan motif pembunuhan dan dalang di sebalik kejadian. Jika anda rasa ini bermanfaat, jangan lupa terus bersama Macam-Macam Trend Channel, tekan butang subscriber serta loncengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Salam mesra dan semoga sukses selalu. Sampai kita jumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Sekian.